ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد نهدي بمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والسلطان الحياة شيء لله يقول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbabnya itu dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الكتاب والجهاد. Yang kelima yaitu di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu air berkata. Air yang kedua yang terbit daripada dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, "Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam da'a bima'i fa'utiya bi qada'in rahrahi faja'ala al-qawma yatawadda'una fahazartu ma baina sittina ila samani qala faja'altu unzuru ila samani yanbu min baini asabi'
Mukjizat berkaitan dengan jari jemari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuatkan air ataupun memancarkan air. Apa kata salah kembali kebetulan? Kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta air. Sesuatu ketika Nabi perintahkan Anas bin Malik untuk bawa sebekas air daripada mangkuk biqada'i rahrahi, mangkuk yang ketik. Qadah ni mangkuk, kataan maksudnya mangkuk. Dari sudah aman asalnya dari mangkuk. Mangkuk itu sudah yang menyebut mangkuk air. Qadah mangkuk, sebenarnya menyebut maksudnya mangkuk air. Mangkuk air lah, bukan mangkuk air. Jadi bawa mangkuk-mangkuk yang dibadai roh-rohi, mangkuk yang ketik. Pada mangkuk itu tak berapa dalam. Pada mangkuk itu tak mana isi yang banyak mangkuk itu. Mangkuk yang pendek, kita katakan. Detailnya tak disebutkan, tapi kita sebut di mangkuk itu dia tak berapa nak tinggi, tapi maknanya isi kalau dibubuh air pun ataupun sesuatu, mana dia tak berapa banyak isinya. Jadi bawa ke Nabi SAW yang ketik dan luas mulut ni besar, tapi dia ketik, maksudnya dia pendek, dia tak dalam. Maka berwuduklah kaum muslimin dengan air itu. Aku mengangkatkan jumlah mereka lebih kurang antara 60 ke 80. Dan kata-kata aku menyaksikan sendiri air itu kedua kali telah ada di sebelah bagi dan usaha. Kaitannya beberapa banyak juga hadis salah berkaitan dengan mukjizat buang air yang dari usaha. Tapi sekali yang keluar air itu sebenarnya menyebut atau sebenarnya daripada sahabat menyebut ada yang menyebut keluar daripada telah kali antara telah kali. Jadi bukan keluar maksudnya ujung kali. Ada yang menyebut di bawah kali, di bawah kali, di bawah sahabat di bawah mata boleh juga. Dan kadang-kadang air itu adalah air yang ditadah daripada untuk Nabi SAW. Air sikit dan duduk maka air ditadah. Kadang-kadang air itu ada bekas celupan dan salah. Jadi barakah di atas wujud Nabi SAW. Air itu air mana air sama ada air yang setelah Nabi tidur maka dia akan memancar air ataupun Nabi SAW ada riwayat yang bekas hubungan daripada dan ada yang maksudnya yang betul berkaitan ini maksud berkaitan itu memancarkan air yang menyebabkan penggunaan air tersebut boleh membawakan kepada ramai di kalangan sahabat ketika itu memanfaatkan air walaupun air itu air itu tak banyak mana. Kalau satu mangkuk bekas mangkuk kalau satu cawan kita suruh untuk seorang biasa ataupun satu botol tapi ini kadang-kadang kita ni kalau dibuka ni baru kita pun berarti di sini payah di sini payah kalau tak ada air semaya itu yang biasa kadang-kadang kita duduk ni kadang mungkin sampai sekolah dia punya guna yang buka kalau nak ada. Jadi kalau kata satu jawab di satu mangkuk ni boleh 10 kan pedih. Kalau minum pun maknanya kalau cuma satu jawab boleh menjadi ramai orang boleh minum itu pun pedih kan.
Seorang kita ya, ataupun paling-paling 2 orang, dia jumpa tak cukup. Ya. Jadi dah sebut tentang Nabi SAW, air yang digunakan atas hasil daripada perkataan dalam itu boleh menjadi manfaat kepada ramai di jalan pada saat dalam hadis yang ini air yang dimanfaatkan oleh sahabat tadi itu iaitu dalam lingkungan dari 60 ke 80 dalam hadis yang lain dalam riwayat yang lain kisah yang berbeza tidak seseorang ada yang 15 seseorang daripada satu kisah yang kecil. Dalam riwayat yang lain Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul 'asr فالتمس الوضوء فلم يجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس hatta tawaddu min indi akhirih. Hadis yang dari keadaan kembali juga aku melihat begitu jadi masalah ketika waktu solat asar telah masuk lalu air untuk berwudu dicari tapi mereka tidak menjumpai cari tak jumpai untuk wudu. Lalu dikatakan kepada baginda Rasulullah SAW air untuk wudu. Maka baginda ini saat meletakkan tangan di dalam makan tersebut. Di mana ada air sikit dan satu bekas, satu mangkuk dan ditutup. Kemudian bila ditutup tadi lalu meletakkan tangan lagi ke dalam makan tersebut lalu baginda ini akan memintakan orang ramai untuk berwudu daripadanya. Maka kemudian air keluar dari bawah dari bagian bagian orang-orang yang berwudu sehingga kepada orang yang terakhir daripada tangan mereka. Sudah hadis yang lain memancarnya air dari celah dari terjadi sasaran yang kemudian terjadi beberapa kali. Di mana dalam riwayat Imam Muslim dan Al-Bukhari beberapa riwayat yang dia berlaku kebiasaan ini dalam suasana ramai, dalam keramaian, bahkan dalam banyak orang. Mukjizat Nabi SAW yaitu air keluar daripada celaan dari Nabi SAW yang mulia yang boleh menjadikan tentera-tentera Islam ketika itu yang menghadapi kesukaran untuk mencari air untuk minum dan sebagainya, maka boleh minum dan boleh menggunakan air tersebut untuk berwudu dan sebagainya dalam tempat-tempat keramaian yang berlaku pada kesukaran air. Maka dia mukjizat Nabi SAW disaksikan oleh para sahabat. Jadi hadis tentang mukjizat Nabi SAW yang memancarkan air dari bagian ini tidak ada seorang sahabat yang mengingkari. Disaksikan oleh para sahabat. Jadi pemancarnya air yang sudah dari bagian Nabi SAW yang kemudian terjadi beberapa kali dengan hadis yang ada jadi oleh Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan soal sini. Qad ra'aituni ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad hadarat al-asr wa laysa ma'ana ma'un ghairu fadlatin fa ju'ila fi ina'in fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fa adkhala yadahu fihi fa farraja asabi'ah thumma qala hayya 'ala al-ahdi al-wudu' al-barakatu minallah falaqad ra'aytu al-ma'a yatafajjaru min baini asabi'i fatawaqa'a an-nasu wa syaribu faja'altu la adu ma ja'altu fi batni fa'amiltu annahu barakatu qultu li Jabir kan qultu yawma idzin qala alfan wa arba'a mi'ati tabi'ahu Umar bin Dinar
وعن جابر وقال حسين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر 15 jam. Ini sebut tentang kesaksian para sahabat dalam mukjizat Nabi, air yang memancar dari kepada Nabi SAW terus pada hari Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, kita salah satu di antara istilah penting dalam Islam Nabi SAW. Jadi para sahabat merasa kehausan dari hadapan Nabi SAW ada satu bekas air dari kulit, air dari kulit yang tadi bijinya. Kalau yang tadi kotak bekas mangkuk dari sebelah yang kan ini satu bekas air daripada kulit. Dan di mana Nabi Nabi SAW dan itu daripadanya. Kemudian pada saat menghadap ke arah Nabi SAW dan yang duduk-duduk, kemudian sahabat-sahabat menghadap Nabi itu. Dan kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa dia kalian? Kata dia itu, maksudnya nak membuat tentang Nabi tanya, kenapa tak untuk lagi? Mereka menjawab, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai air untuk tubuh dan untuk minum. Untuk mencari air, minum mencari kering belakang. Kecuali air yang ada di dalam bekas air bukan kecil, bekas air bisa duduk. Maka bagi Nabi SAW memasukkan tangan yang ke dalam bekas tersebut dan memasukkan. Dia masuk tadi sahabat Nabi dan setelah itu memancarlah air dari kembali bagi Nabi SAW seperti mata air. Dia ada catatan di kalangan sahabat dalam perawi hadis, ada yang menyebut air itu satu waktu yang lain dia seolah-olah air yang putih, tapi ada waktu yang lain deras, memancut-mancut. Seperti dalam hadis yang ini, mana ni? Dan hadis yang ini memancar air dari bagi Nabi SAW seperti mata air. Tak boleh. Maka kami ini para sahabat minum dan berwudu. Air yang tadi pada jari Nabi SAW, yang kedua daripada jari Nabi SAW, bila diminum, dia air itu rasanya sedap. Rasanya sedap, wangi dan sedap. Mana bukan setakat air biasa, mana bukan setakat air yang tidak ada kualiti, air yang disebut oleh para sahabat wanginya dan sedap untuk ketika diminum. Jadi maka perkara kata para sahabat, kalian minum dahulu, cukup untuk minum, cukup tidak untuk ambil air saya. Jadi min Abdullah radhiyallahu anhu, dia tanya berapakah jumlah kalian ketika itu. Jadi yang merapikan hadis ini, yang menceritakan riwayat ini, maka dia tanya, waktu itu berapa ramai? Dia jawab, dan dia menjawab, jika kami ketika itu ada 100,000 orang dan saya mencukupi itu lah. Maknanya kata Jabir bin Abdullah, berdasarkan kepada air yang keluar daripada jari jemur itu seumpama mata air. Maknanya mata air saya tak berhenti. Di mananya kan daripada kalau kata buku itu banyak air, kalau kata korek daripada kecil dia menjadi besar. Daripada satu bulatan dia boleh jadi satu bola, boleh jadi satu lagi. Maknanya bagaimana dia keluar dan tempat kawasan itu diperbesarkan, maka dia akan mencukupi mengikut besar tersebut. Jadi masuk jadi Aminah tadi. Kok kalau ada 100,000 orang pun cukup. Cuma dia bagikan juga ketika itu kami berjumlah 1,500 orang. Jadi nak gambar maknanya sana orang yang lebih daripada itu pun
InsyaAllah cukup. Mukjizat Nabi SAW. Sentiasa air yang dilihat memancar itu seumpama mata air keluar dan ada putih memancar. Ambil terbayang satu berkah tadi ini dalam hadis ini akhir sekali itu hadis itu dalam riwayat Al-Bukhari ini kata Nabi Muhammad kami waktu itu ada 1000 batu daripada satu berkah. Yang kata Muhammad Nabi SAW dalam satunya tanda kenabian tanda kerasulan iaitu air terpancar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bercakap di sini. Ini Abdul Bar menukilkan kepada Imam Al-Ghazali. Katanya apa? Keluarnya air daripada jari jari Rasulullah SAW. Keluar air yang kita sebut tadi ini dan Nabi jika merupakan mukjizat yang lebih agung jika dibandingkan yang keluarnya air daripada batu ketika Nabi Musa AS memukul tongkatnya yang kemudian memancar air daripada batu. Antara mukjizat Nabi Musa, tongkat itu ketika mana dipukul pada batu memancarkan air. Berapa pasukan? Berapa? 12. Wa istasqa Musa liqaumihi fakunabbi bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Dikatakan pada Nabi Musa alaihissalam bi'asakal hajar. Ya Musa, Allah beritakan pukul batu. Pukul batu dengan tongkat. Bila pukul batu dengan tongkat, fanfajarat min husnata asyrata aina. Isna asyar. Memancar seluar air daripada batu yang dipukul oleh Allah Musa alaihissalam, mukjizat dia. Allah Musa alaihissalam Isna asyar 12, Ahadul asyar 11, asyar 10. Isna asyar 12 capar air. Tapi kata Imam Al-Ghazali yang dinukilkan daripada Ibn Abu Bakar, mukjizat Nabi Allah Musa hebat, agung. Satu mukjizat yang pelik dan hebat. Tetapi kalau dibandingkan dengan mukjizat Nabi SAW, air keluar daripada jari jemari lebih agung, lebih hebat, lebih agung. Kalau kita kata lebih pelik. Sebab maknanya sebab yang disebut oleh oleh Al-Ghazali kata kalau kata keluar air dari batu itu kadang-kadang boleh kita memahami, boleh kita faham. Ada kadang-kadang kita tengok air keluar daripada batu, air itu dan sebagainya, kadang-kadang orang maknanya itu boleh lagi diterima, boleh lagi kita boleh akal boleh lagi kita boleh kita accept benda ni. Tapi kalau air keluar dari jari ni, ini pelik. Kita keluar tak daripada jari, daripada tangan, keluar, tapi belum. Peluk tak? Mana dah masuk? Peluk pula busuk. Ada orang ambil salah kat kita, peluk kita, salah kat dia. Kita pun tak nak air keluar dia. Tambah-tambah yang berdaki dan sebagainya. Peluk nanti seakan kita baca lepas peluk nanti mak kepada keadaan dia balik ni, dia nanti tidur di rumah dia, umur selain dia nanti tidur rumah dia, dia bentangkan kain lapis, kain kasar bentang tidur. Waktu tu waktu tidur Fayudah sebelum zuhur kan panas, berpenuh nanti seakan bila nanti pagi lapis tidur tadi pasang di perah maksudnya betul untuk dicampurkan dalam minyak wangi, mewangikan lagi minyak kasuri, tapi lebih wangi penuh lagi daripada minyak kasuri. Itu dah tidak kita payah nak kata apa kan. Jadi maknanya keluar daripada kami tak merendahkan mukjizat yang Allah Musa AS, tetapi nak menyatakan mukjizat keluar daripada dari kemari telah dari sesuatu yang cukup agung.
Ada satu syair ulama. Wa in kana Musa amba'al ma'a minal asar Faru kafi iqad asba'al ma' yadfa. Syair ulama syair orang. Kalaulah dulunya Musa alaihissalam dapat memancarkan air dengan tongkatnya. Kalau dulu kalau Musa tongkatnya dikatup kepada batu, berdirikan air, maka dari tangan Rasulullah SAW sesungguhnya air menjadi beruang-uang. Satu yang memang tak ada yang tidak ada yang boleh ataupun perkara ini tak ada kepada orang lain dan jadi sasaran dia akan menjadi sasaran. Tapi kalau masalah ini di sudut sihir, ilmu sihir, ilmu hitam agak-agak boleh tak berlaku lebih ini. Ya. Sihir ilmu hitam kalau yang disetan sebagainya apa pun dengan izin Allah Taala pun boleh jadi. Tapi kita belajar yang lepas beza antara sihir dan juga mukjizat. Sihir ini dipelajari, mukjizat ada anugerah Allah Taala. Sihir ini dia punya area. Mukjizat dia tidak ada batasan. Sihir ini boleh disalahkan. Mukjizat mengalahkan segala perkara. Itu yang antara apa yang dalam sudut mukjizat Nabi SAW sebagai bukti kerasulan air yang terpancar daripada Nabi SAW. Jadi kata Imam Ghazali, keluar air daripada Nabi SAW itu merupakan mukjizat lebih agung jika dibandingkan dengan keluarnya air daripada batu ketika Nabi Musa AS maupun tongkatnya yang kemudiannya memancar air daripada batu. 12 ini 12 panjang. Hari ini sekarang kerana keluarnya air dari batu merupakan keadaan yang sudah diketahui. Kita sebut tadi boleh lagi akal kita boleh terima berbeza pula dengan keluarnya air di antara daging dan darah. Mana datang antara daging kulit darah dan sebagainya itu baik. Dia pun ada baik. Air batu pun ada, air perut pun ada, air kencing. Itulah air betul. Tapi kalau tengok apa ni, kata-kata motivasi, dalam motivasi kan, manusia. Tapi Allah yang itu ni, banyak sebenarnya banyak ni. Salah satunya, kalau ditoreh boleh saja makna yang buat tak apa. Tapi bila hati disakiti, orang terasa sedih dan sebagainya, kenapa tak keluar Allah? Keluar air. Okay. Keluar air. Kata-kata tidak bagi. Baik. Kemudian yang keenam, mukjizat yang kedua, makanan sedikit cukup untuk orang ramai. Kita ni tak ada jangan berani dapat beri bajet betul. Pada insya-Allah cukup. Insya-Allah juga ditengok juga. Ya. Lepas tu dan kita yang datang makan beri pun kena pandai tengok jemputan. Yang diajak suami isteri kalau kita bawa dengan berat-berat pun itu harus zero. Tambah-tambah kalau orang tak perlu pula datang pula satu rombongan daripada kampung, orang kampung pun datang dari mana datang ada bagi satu geng dia dalam satu LPD 7 orang katakan ada beranak datang pula satu geng perempuan 10 orang katakan aku pergi sendiri itu boleh jadi haram sebab yang jangan jemput siapa tengok pada siapa. Sebab bila ada dia punya dia jemput suami isteri, maknanya orang ni dia bajet ni. Dia bajet. Dia bajet dan ini sepasang. Mereka kalau dia kata dia keluarga. Tapi tak ada pula dia kata dia dengan saudara mara. Itu biasa tak ada.
Berapa masalah takut tak cukup makan. Itu pula lagi yang ketiga buat balik. Ada. Boleh buat balik, tapi tak ada rumah. Tapi kalau saya rumah dia tak bagi kan. Bukan buat balik lauk puyuh, ada buat balik kuih sebagainya. Tapi ada ni kena minta. Sedap pula apa balik kita dah makan. Jom buat balik dua. Ambil. Sebab dia kan ada bajet kan. Jadi rumah tu cukup menjaga hal-hal ni mudah-mudah. Ini maksud ni lihat balik ni dan yang aku. Ini mukjizat. Tapi ada juga amalan-amalan ada ulama untuk mudah-mudahan makanan itu. Bukan maksudnya bukan banyak untuk mencukupi itu dalam maksud yang lain, tapi maknanya ada kebanyakan. Masak tu sambil dibaca Al-Hakumul Takasur hatta Zurtumul Maqabir itu contoh. Antaranya masak sambil membaca dalam masakan itu surah At-Takasur contohnya. Antaranya mudah-mudahan makanan itu berkah, mudah-mudahan mencukupi. Ini satu mukjizat. Ada juga menceritakan pada Abu Talha di Ummu Sulaim, laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu fihi ju' fa'al ilmi fa'al ilmi kan syai' dan jangan cari sedikit. Baca sikit mana sikit. Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, mak kepada sedangkan dengan itu. Dia kata, aku telah mendengar Rasulullah SAW yang lemah. Aku tahu bagi dia dalam dalam tengok Nabi SAW dan sebenarnya bukan Nabi seorang. Yang pada ini suasana ketika mana dulu di awal Islam. Islam barulah berkembang dalam fakta juga dengan perhiasan kezaliman berorganisasi Mekah kepada umat Islam yang terkesan dengan kesusahan dan segala bentuk perintangan dalam menegakkan agama, menegakkan Islam, Nabi dan juga para sahabat. Sebab itu ada tak cukup makan, itu belum cukup dalam peristiwa pemboikotan di kalangan Muslim Mekah kan. Jadi waktu itu mana ada suasana kadang-kadang berlaku kelaparan, makanan tak cukup dan sebagainya. Jadi Abu Talha ini dia melihat dan mendengar suatu keadaan. Lagi itu nampak macam lemah, menandakan apa. Ada juga dalam bayat yang bila tak bisa semayang sahabat mendengar ingatkan dunia tapi rupanya bunyi itu mana kita kubur mati kadang bunyi tulang. Jadi apa ni? Berselisih ya. Jadi dia tanya kepada Ummu Sulaim, apakah engkau mempunyai suatu makanan? Di rumah ada pun. Ada tak apa-apa yang boleh dimakan? Maksudnya untuk nak jamu Nabi tak salah. Kami balik hari itu tengok dari sebelah. Faqala na'am fa'akhrajat ikhrasan. Kalau kita nak sambung Hamzah wasal kan. Kalau nak sambung fa'akhrajat ikhrasan. Kalau nak sambung bukan ada bacaan apabila di awalnya ada Hamzah wasal. Dan kita nak berhenti fa'akhrajat ikhrasan min syaqi summa akhazat iktimar dah falafati kubza biba'di. Kami sudah balik. Jadi kata Abu Talha pada Ummu Sulaim dia, apa dia kat rumah? Maksudnya nak bagi makan, nak bawa makanan tu untuk bagi Nabi tak salah supaya Nabi boleh makan. Dia boleh ada dengan ayat begitu lemah. Oleh kerana kelaparan. Jadi kata Ummu Sulaim menjawab, ya, ada kata dia lalu membuatkan beberapa potongan roti daripada gandum. Sini dalam matahari disebut sihir. Maksudnya roti yang diperbuat daripada gandum yang disebut sebagai sihir.
Syi'in maksudnya gandum yang kita kata gandum yang buah lah, kita kata tepung buah lah. Maksudnya kita ini balik. Maksudnya bila buat roti dia keras. Dia kalau gandum betul, gandum kalau dia sebut gandum betul ni, maknanya dia lembut. Bila buat roti kita dari dia. Jadi maknanya al-adi itu roti yang sederhana. Adalah sikit daripada beberapa gandum dan isian, kemudian mengambil kain tudung dan membungkus roti itu dengan sebagian kain tudung. Kemudian buat apa? Baca berhati. Kemudian dia tutup roti tadi ini. Summa arsalani ila Rasulillah SAW. Alhamdulillah bagaimana. Kemudian dia memutuskan aku. Siapa aku ni? Anas bin Malik. Anas bin Malik yang berkata hari ini, kata mak dia umusnai panggilnya dari roti ni dia ambil bubuk dalam tutup yang kain tudung tadi ini, dan untuk dia bawa kepada Nabi SAW untuk ini penanya. Kemudian pada itu bawanya Rasulullah SAW di masjid Pemakai Nasi. Waktu itu alaihi faqala Rasulullah SAW Assalaka Abu Talha. Faqultu na'am. Faqala Rasulullah SAW Diman ma'amu Faqalatu Waqalatu Baina aydihi Hatta itu Abu Talha Akbar. Kemudian dia bawa untuk kain, jumpa Nabi iaitu di masjid. Aku dapati kata Nabi baginda sedang duduk dalam masjid bersama orang sahabat-sahabat, termasuk ahli Sufah yang diutai Hurairah, orang susah. Jadi aku pun berdiri menghadap mereka. Tak ada nak cakap, anak terbalik. Dia budak kan, kata Nabi. Tak ada nak bagi tahu kata roti ni. Roti maksudnya untuk orang tak nampak benda sikit. Jadi tak nampak, kadang-kadang nak bagi secara rahsia ke Nabi SAW. Takkan dia bagi, tak ada buka Nabi dah dulu. Apa kata Nabi? Apakah kamu telah memutuskan? Nabi pun, ayah kamu hantar kemari. Ayah kamu hantar kamu kemari ya? Ya. Kata dia jawab ya. Jadi Rasulullah kata apa? Maksudnya Rasulullah anak faham maksudnya Rasulullah bagi tahu ayah kamu hantar kamu kembali dengan maksud ayah kamu hantar kamu kembali maknanya untuk ajak rumah makan ya. Itu maksudnya. Anak kata apa? Ya lah. Bila kata ya, Nabi kata apa? Nabi kata lantas Nabi panggil sahabat-sahabat balik ke dia. Bangun, jom kita ke rumah Abu Talha. Padahal tak ada apa benda nak bagi makan yang ada itu tadi. Dia buat itu. Dia bagi makan. Lantas mereka berangkat, sedangkan aku kata anak sebenarnya berangkat mendahului mereka. Anak dia balik tengok dan dia ajak ramai-ramai. Yang mak pesan ni roti ni bagi Rasulullah. Sikit ni duduk, jangan bagi nampak dan bagi sorok-sorok dan penuh-penuhnya. Jadi Nabi tanya, bapa apa yang rumah? Kan? Ya, dah dia kata ya. Bagi. Udah anak lepas dia campur dulu. Pasal nak bagi tahu dekat mak. Ya. Dia campur dulu. Mendampingi mereka hingga aku datangkan untuk ada aku hafalkan apa terjadi. Dia bagi tahu kepada kita ni mafhum hadis ni. Jadi bila ada memang bagi tahu kepada ayat. Kemudian Abu Talha pula bila ada ibadat bagi tahu, nanti dah sampai dengan sahabat-sahabat yang membantu kami ini, termasuk dengan Al-Sufah, negara saudara yang susah. Bagi tahu kan Abu Talha kenapa? Dia bagi tahu kat diri dia. Beritahu kat mak kepada anak-anak umusnya. Dia kata sementara
apa ni kata Abu Talha, Rasulullah sedang datang dengan ramai perkara sahabat, sedang cerita apa nak tadi, hanya itu yang ada. Maka Rasulullah menjawab, ini seorang perempuan muslimah yang betul-betul kuat iman, yang yakin. Dia kata apa orang tak risau, Allah dan Rasulullah berjumpa. Dia jawab macam tu je. Abu Talha dah berapa nanti dia akan sampai. Anak bin Malik tak ada pun, dan memang lagi memang orang kata tu memang F1 lah. Jadi kata Muslim Allah berjumpa. Jadi bila Nabi sampai, Abu Talha pun pergi ke Nabi SAW, dan Nabi SAW datang bersama dengan, dan sampai kedua-duanya masuk ke dalam rumah. Nabi tak beri sahabat dia masuk, Nabi masuk ke dalam hanya rumah. Rasulullah SAW bersabda, kemarilah bawakan apa yang kemudian sebuah Ummu Sulaim memberikan roti tadi. Kata Nabi, wahai Ummu Sulaim saudara sesusu tadi. Masalah bawa kembali apa yang kamu, dia ambil balik roti yang dibungkus dengan kain kotor ini daripada anak balik yang beberapa keping tadi ini, kemudian bagi ke Nabi SAW memerintahkan supaya roti ini dipecah-pecah. Roti itu katalah kalau kata roti itu dipotong-potong, dipecah-pecah kan, pecah-pecah kan. Kemudian Ummu Sulaim meramas, Nabi suruh ambil roti itu meramas dengan lemak kental, lemak yang sakiyah, yang ada sikit, yang disimpan dalam rumah Ummu Sulaim. Jadi dia akan pecah roti yang tersimpan dalam wadah bekas kulit, jadikan plastik. Maknanya pecah-pecah, lepas itu lumurkan, campur gaul dengan minyak yang terpejat supaya rasa sedap. Kemudian Rasulullah berdoa pada waktu itu apa yang Allah kehendaki. Maka Nabi doa. Itu satu pun yang bagi bersabda, izin saya 10 orang masuk. Dia Nabi perintahkan kepada Abu Talha, dipanggil hari tunggu tu panggil, tapi panggil 10. Izinkan 10 orang masuk, dan mereka boleh kita masuk, lalu mereka makan. Nabi hidang, mandi hidang roti. Roti itu tak banyak mana. 10 orang makan, Nabi hidang makan. Tapi yang peliknya, makan itu sampai kenyang. Makan itu sampai kenyang. Makan kenyang. Maka keluar dan dia panggil lagi. Jadi izinkan masuk untuk 10 orang lagi. Bagi makan kenyang, kenyang keluar. Panggil lagi 10 orang. Makan kenyang keluar. Panggil lagi ke Nabi. Sampai dalam hadis itu di hujungnya adalah hadis itu apa? Al-Sadimin Anjalimin Khamsah Asrat dan Memi'ah. Sampailah jumlah yang datang 10 semua berjumlah 70 ataupun dalam riwayat yang lain 80 orang dengan beberapa peti roti yang tersebut. Dan banyak ahli pun banyak akan riwayat ini. Sayyidina Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub Al-Ansari pernah jemput Nabi. Dia bisikkan Nabi dengan sahabat sedikit, jemput untuk datang ke rumah makan dalam sekatan cukup untuk 2 orang kan. Abu Bakar Siddiq dan Nabi SAW. Nabi kata dipanggil lagi, tu ada 10 orang Ansar yang sedang datang jumpa Nabi dekat masjid. Pagi dia buat tak ada rumah. Sebab dia bagi untuk 2 orang. Dia buat tak ada rumah. Nabi kata dipanggil. Ni panggil dia jadi 2 orang. Dan jadi panggil juga. Dipanggil sampai ke rumah dia. Sampai ke rumah. Kemudian Nabi SAW menghidangkan makanan. Sedangkan dia bagi 2 orang. Dia hanya makan untuk jamu Nabi SAW. Tak ada pakai sedih. Tapi Nabi panggil 30 orang lagi yang tadi di kalangan orang Ansar. Maka dijamu dan makan sehingga kenyang. Kita makan sampai kenyang. Kemudian Nabi kata dipanggil lagi. Panggil pula.
30 orang. Berapa? 60 orang. Bancik makan untuk 2 orang. Tapi yang makan itu dah 60 orang. Makan. Kadang-kadang pagi lagi 30 orang. Last kali jalan itu sampai kepada semua ketika itu 2 bulan asal termasuk nanti dan tambahkan selama 180 orang. Kita janganlah. Kita kalau nak panggil ini boleh, tapi dan ada separuh tu masak kawah lain. Ini boleh. Setiap orang kampung, setiap orang pindah pulau utara tu ada boleh kan. Dulu sampai malam. Kalau tidak jangan. Satu. Okey. Bila dia nampak satu bila bukan Abu Hurairah. Dia nampak duduk dekat dan dia duduk di satu simpang jalan. Jalan itu memang akan kebiasaan jalan yang akan Nabi lalu untuk berbalik. Dengan harapan kalau bertemu dengan Nabi SAW, kembali ajak ke rumah akan nampak. Bila Abu Hurairah dia kedua kaum sumpah yang di belakang Nabi kan, merah Nabi yang ada macam dicampur di batu Nabawi, itu kembali tempat keluar sumpah program. Kadang-kadang boleh kerana nampak sangat sampai berguling. Kemudian dia tunggu nampak sampai jauh Abu Bakar datang, Abu Bakar datang. Jadi dia tahan, dia buat modal, dia tanya soalan berkaitan Quran. Tanya lah buat modal, sembang. Jadi saya akan jawab. Okey. Faham kan? Faham. Okey. Teman pergi dulu. Orang itu. Jangan ajak rumah makan kali kan? Tadi. Tunggu. Allah datang. Buat model yang sama. Tadi lagi tanya buat sembang. Orang jangan buat macam ini. Tidak apa tengah pun dah masuk. Assalamualaikum. Udah. Kawan lah buat. Betul kalau tengok ada orang buat model jadi faham kan? Contohnya lagi kan? Sudah 2 orang tadi. Lepas dari jauh dia nampak, ya Rasulullah. Subhanallah. Dia lebih lagi dia tak ada buka mulut Nabi senyum dah. Mau. Dia panggil, mau ke rumah. Nampak Rasulullah. Rasulullah. Mau ke rumah. Bila sampai ke rumah, kata Aisyah, ada susu 1 gelas. Kata dia, boleh Bila masuk rumah saya kata Rasulullah, ada susu. Ada susu 1 gelas. Kata Nabi, Abu Hurairah, pergi masjid, pergi panggil kawan-kawan lain. Pergi panggil Al-Sufah, kata pergi panggil. Dia pergi satu cawan, dia nak pergi panggil hal lain. Aku pun tak. Tapi saat saya Nabi, saling menafkah panggil ramai. Nabi bagi ke ni, bagi kat kawan minum. Bagi solat minum. Dalam hati, dari web ni hati je. Pakai tak. Yang penting je yang minum tu, satu dah minum sampai kenyang. Habis dan hati dia pakai tak. Habis dia minum ramai. Saya tu ramai. Dah tu Nabi kata, ada lagi. Macam tak pusing. Nabi kata, Abu Hurairah, kamu lagi. Alhamdulillah. Syukur minum. Dia minum. Alhamdulillah dia tak. Nabi kata, minum lagi. Minum. Dia minum. Dia nak letak, dia kata, minum lagi. Rasulullah, udah nak minum orang. Tak minum lagi. Dia minum. Dan Rasulullah kata, minum lagi. Allah. Islam kita mudah nak terbuka, nak pecah huruf. Dah senyum. Tadi kata tak ada tangan kan? Ini rupanya minum sampai udah dah sekak. Hari itu macam tak pusing. Akhirnya sekali baru Nabi kata minum. Satu akhlak Rasulullah. Satu lagi tentang mukjizat Nabi. Jadi banyak berkaitan dengan banyak riwayat berkaitan dengan makanan yang sedikit ini. Bukan kata menjadi banyak macam mana mencukupi. Mencukupi. Pasal apa? Barakah.
Dia berkata, kita ni tuan-tuan, dia sebut apa yang kita miliki. Kan, dia banyak macam mana pun nafsu tak pernah puas. Tapi yang boleh memuaskan kita pada apa? Di atas keberkatan. Ya. Jadi banyak mana masuk ni belajawan tadi apa? Belajawan tadi. Apa yang dapat? Ya. Kalau boleh tu kan, jelas kan? Bulan 1, bulan 2, bulan 5 tu kan. Bagi macam mana pun memang tak cukup kita ni. Tapi kalau kita hidup kita ada keberkatan, insyaAllah mana barakah itu yang memberikan kepada kita kerana datang dari Allah SWT. Ya. Dia sebutkan barakah. Ya. Ini contoh, salah satu lagi contoh berkaitan dengan mukjizat Nabi SAW. Yang ketujuh nanti tanda ataupun alamat kerasulan, iaitu mukjizat Nabi merawat sahabat kita. Nabi sentuh saja, Nabi pegang saja, Nabi urut saja dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Quran Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan sekali lagi kita kata Nabi SAW yang kita jumpa, yang kita katakan Al-Quran tersebut kita serta Nabi Rasulullah SAW dan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma taqabbal hajjana وأعمالنا ونيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم باركنا في دينك وعلمنا تأويل ونسألك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانزل علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.